Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan mematuhi segala perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan dengan kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Marilah kita mendengar dan menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk emosi dan akal sihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ramai manusia yang berfikir dahulu sebelum bertindak, terdapat segelintir daripada mereka yang bertindak dahulu baru terfikir akan akibatnya. Mereka hanya mengikut hati dan nafsu semata-mata. Apabila berbicara, diikut perasaannya sahaja. Dan apabila bertindak, amarahnya yang menjadi raja. Sesungguhnya, mengikut hawa nafsu semata-mata adalah bencana dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun muhdikatun sukun mutahun wa huwa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsih." Tiga perkara yang membinasakan: sifat kedekut yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan perasaan ujub terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akibat mengikut hawa nafsu dan membelangkangkan akal yang waras, betapa ramai yang telah menyesal akibat kata-kata dan perbuatannya. Ada suami yang menyesal selepas kalimah cerai dilafazkan tanpa berfikir panjang hingga menjadi gila talak. Ada anak yang menyesal kerana tidak sempat berbuat baik kepada ibu bapanya sebelum meninggal dunia. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Apatah lagi jika penyesalan itu berlaku pada hari akhirat nanti. Semuanya sudah tidak boleh diundur lagi. Pada waktu itu, manusia lebih sanggup menjadi tanah berbanding dihisap dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naba ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut, kami memberi amaran kepada kamu akan azab yang dekat, yakni masa datangnya, yaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya. Dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Hadirin Jumaat sekalian,
Berfikirlah sebelum berbicara dan bertindak. Gunakanlah akal yang Allah anugerahkan kepada kita. Segala perkataan dan perbuatan kita adalah lahir daripada akal fikiran. Cuma, akal bagaimanakah yang kita inginkan? Adakah akal yang bebas walaupun hakikatnya sangat terbatas? Sebenarnya, hanya akal yang dipandu oleh wahyu dan syarak sahaja yang akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang baik. Sebaliknya, akal yang jauh daripada petunjuk dan belenggu dengan hawa nafsu akan menuju kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar, yakni yang telah diwahyukan kepadamu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Para tetamu Allah sekalian, berbicaralah dengan penuh kewarasan, bertindaklah dengan penuh hikmah. Jangan sesekali diikut emosi dan kehendak hawa nafsu yang dihiasi keindahan dunia belitan syaitan. Emosi boleh mematikan fungsi akal yang waras atau salim. Ketika akal seseorang itu tidak waras atau tidak salim, selagi itulah hujah-hujah bersifat akli pun akan ditolak. Apalagi hujah dari nas yang pasti awal-awal lagi ditolak. Batas-batas syarak pastinya bertentangan dengan kehendak pemilik akal yang tidak waras itu. Akibat ikut akal pendeknya dan akur dengan kehendak hati marah dan tidak puas hati kepada seseorang atau kumpulan, ada yang sanggup mensabotaj pihak seterunya atau sahabatnya dengan pelbagai cara yang membakar dirinya sendiri bersama kehancuran orang lain. Wujudnya sikap mementingkan keperluan jangka pendek inilah melahirkan tingkah laku yang menyebabkan kemusnahan sesebuah organisasi dan seterusnya sebuah kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, akan hilanglah sebuah legasi integriti yang kehebatan sesebuah organisasi sehinggalah sedikit demi sedikit menyebabkan lenyapnya kehormatan sesuatu bangsa dan ummah. Melihat kepada bahayanya emosi yang menguasai akal dan logik, maka Nabi SAW melarang seseorang hakim menjatuhkan sebarang hukuman sekiranya dalam keadaan marah. Riwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadbanu. Janganlah seseorang hakim menjatuhkan hukuman terhadap dua orang yang sedang bertelingkah, sedangkan hakim itu dalam keadaan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya mukmin yang sebenar adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Akal fikirannya patuh kepada wahyu, bukan mengikut hawa nafsu. Bicaranya adalah mutiara hikmah dan kebaikan, manakala tindakannya pula adalah dakwah dan tauladan. Yang dikejar bukannya dunia dan kemewahan, tetapi yang didamba adalah barakah dan kebahagiaan. Nah, lihatlah ketelitian dan kehalusan budi Imam Mazhab kita Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, yang cukup berhati-hati dan berfikir dahulu sebelum mengeluarkan pendapat. Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan sebab diamnya setiap kali berhadapan dengan soalan-soalan. Katanya, hatta adriya annal fadla fi sukuti aw fil jawab.
sehingga aku dapat mengetahui sama ada diam atau menjawab soalan tersebut itu yang lebih afdal. Petikan tulisan Al-Nawawi dari kitabnya Al-Majmu'. Hadirin Jumaat sekalian, menjadi seorang Muslim yang bekerja setiap hari mencari nafkah buat isteri dan anak-anak, wajib untuk memastikan rezekinya halal dan dibelanjakan untuk tujuan yang baik. Tiada jalan pintas untuk mengukur harta jika ia bertentangan dengan syariat. Individu yang baik akan kekal baik walau di tempat di mana sahaja, walaupun ditempatkan di mana sahaja. Dia tidak akan berubah mengikut sekelilingnya. Sebaliknya, dialah yang mengubah suasana sekelilingnya menjadi lebih baik. Nabi SAW melarang kita menjadi orang yang hidupnya seperti lalang, tidak punya pendirian yang tetap. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "La takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin wattinu anfusukum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu." Janganlah kamu menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian, yang mengatakan, sekiranya manusia baik, maka kami akan menjadi baik. Sekiranya mereka melakukan kezaliman, maka kami akan melakukan kezaliman juga. Akan tetapi, hendaklah kamu tetapkan pendirian kamu. Sekiranya manusia baik, maka lakukanlah kebaikan. Dan sekiranya mereka lakukan kejahatan, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para sahabat Nabi SAW yang telah mengambil pedoman ini telah menjadi generasi terbaik dengan menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia sambil berdagang dan berniaga. Jiwa beragama dan akal yang dipandu dengan wahyu inilah yang telah menyebabkan Islamnya orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengutamakan maslahat umum berbanding kepentingan peribadi. Mementingkan diri sendiri dengan mengikut hawa nafsu hanya akan merosakkan maruah agama dan umat Islam seluruhnya. Kejayaan hidup di dunia hanya akan tercapai dengan menggunakan akal yang mengikut panduan syariat, bukannya mengikut perasaan dan hati sahaja. Ingatlah, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Mengakhiri khutbah kali ini, khatib ingin berpesan kepada para hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa semua perkataan dan perbuatan di dunia ini bakal dihisab pada hari akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam mestilah berfikir dahulu sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Seterusnya, umat Islam mestilah mengekang hawa nafsunya dan hendaklah meninggalkan legasi atau warisan yang baik untuk generasi yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihisab, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. An-Nazi'at ayat 40-41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.